Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Syaridan Dalim, penyelarasi kursus SCCAJ 2043, Komunikasi Antara Budaya. Saya Muhammad Aziz bin Muhsin, nombor matriks 283617. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai jenis budaya yang unik dan menarik. Setiap budaya terbentuk daripada sejarah, kepercayaan, dan amalan masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Dalam video ini, saya akan membandingkan dua budaya yang sangat berbeda, yaitu budaya Dusun Tetanah dari Pulau Penyu, Sabah, yang mana merupakan budaya saya sendiri, dan budaya Jepun, sebuah budaya asing yang terkenal dengan nilai tradisi, disiplin, dan kesopanan. Perbandingan ini akan dibuat berdasarkan tiga aspek utama, yaitu nilai budaya, bahasa, dan norma komunikasi, serta agama dan amalan spiritual. Mari kita telusuri bersama. Bahagian 1, nilai budaya. Dalam budaya Dusun Tetanah, nilai utama yang dijunjung tinggi ialah kekeluargaan, kerjasama, komuniti, dan hormat terhadap alam sekitar. Hidup secara sederhana menjadi cara hidup biasa bagi masyarakat kami. Gotong royong, tolong menolong ketika musim menuai atau kenduri kahwin adalah sesuatu yang dianggap sebagai tanggung jawab bersama, bukan beban. Sebaliknya, masyarakat Jepun juga menekankan nilai kolektif, tetapi dengan pendekatan yang lebih berstruktur. Konsep wa yang bermaksud keharmonian sosial adalah asas kepada tingkah laku mereka. Rakyat Jepun sangat menitikberatkan disiplin, ketepatan masa, dan pengendalian emosi. Mereka jarang menunjukkan kemarahan atau emosi secara terbuka kerana menjaga perasaan orang lain adalah satu bentuk kesopanan. Kedua-dua budaya menghargai keharmonian sosial, cuma cara mereka mengekspresikannya agak berbeza. Satu melalui hubungan kekeluargaan dan satu lagi melalui sistem sosial yang teratur. Bahagian 2, bahasa dan komunikasi. Bahasa merupakan medium utama dalam menyampaikan budaya. Bahasa Dusun Tetanah ialah campuran dialek tempatan kami, juga mempunyai hubung kait dengan masyarakat Bisaya di Beaufort, yang menyebabkan bahasa bagi kedua-dua kaum ini hampir sama. Pertuturan kami biasanya sopan dan bernada lembut, mencerminkan nilai hormat dalam budaya. Kami juga menggunakan ungkapan tradisional seperti Kotobian Tadao Tagayodo Keamatan yang merujuk kepada sambutan pesta menuai. Di Jepun, bahasa mereka memiliki struktur yang sangat kompleks dengan pelbagai tahap keformalan. Keigo, yaitu bahasa hormat Jepun, digunakan bergantung kepada siapa yang diajak bercakap. Seperti contoh, mereka akan menggunakan bentuk bahasa yang lebih halus apabila bercakap dengan atasan atau orang yang lebih tua. Ungkapan seperti Yoroshiku Onegishimasu digunakan untuk menunjukkan harapan agar hubungan berjalan dengan baik. Malah sebelum makan, mereka akan mengucapkan Itadakimasu sebagai tanda syukur. Bahagian 3, agama, simbol, amalan, dan sensitivity. Agama. Majoriti masyarakat Dusun Tetanah beragama Kristen, khususnya denominasi Katolik, hasil penyebaran agama Kristen sejak zaman penjajahan. Namun sebahagian pula masih menganut agama Theism. Oleh itu, walaupun mereka berbangsa dusun, mereka turut meraihkan perayaan Tahun Baru Cina bersama-sama dengan keluarga besar walaupun berbeza kepercayaan. Manakala masyarakat Jepun pula tidak terlalu menganut agama secara eksklusif, tetapi banyak yang mengamalkan Shinto atau Buddhism secara serentak. Shinto memberi penekanan pada penyembahan dewa-dewa dan hubungan dalam alam, manakala Buddhism menekankan falsafah hidup, kelahiran, semula, dan penderitaan. Ramai rakyat Jepun tidak menganggap diri mereka yang beragama secara formal, tetapi mereka tetap mengamalkan ritual agama dalam kehidupan seharian seperti lawatan ke kuil atau sembahyang untuk roh nenek moyang mereka. Amalan dan simbol. Pesta Keamatan adalah amalan utama yang merupakan simbol penghargaan kepada padi sebagai sumber kehidupan, menggabungkan tarian, persembahan makanan, dan ritual adat. Sayau menginum, yaitu satu tradisi alat muzik kuling tangan serta gong, dan pakaian tradisi seperti sirak Lampung dan sirak Dambia beserta sigar adalah simbol budaya yang mempunyai nilai spiritual dan identiti etnik. Sementara itu, dalam budaya Jepun, amarah spiritual lebih banyak tertumpu pada ritual harian dan musim tertentu. Contohnya, pada permulaan tahun baru, masyarakat Jepun akan melakukan Hatsumode, yaitu kunjungan ke kuil Shinto, untuk berdoa agar tahun mendatang membawa tuah. Selain itu, mereka turut meraihkan Obon, sebuah festival untuk memperingati roh nenek moyang. Semasa Obon, keluarga akan membersihkan kubur dan menyalakan tanglum sebagai simbol penghormatan dan ingatan.
Dari segi simbol, Tori Gatte adalah antara yang paling terkenal Jepun. Ia menandakan sepadan antara dunia fana dan dunia suci. Sensitivity. Dalam setiap budaya, terdapat aspek-aspek yang dianggap sensitif dan perlu dihormati, terutamanya yang melibatkan agama dan kepercayaan tradisional. Dalam budaya Dusun Tetangga, walaupun ramai yang telah menganut agama Kristen, masih wujud rasa hormat yang mendalam terhadap kepercayaan adat lama. Misalnya dalam sebutan pesta Ramadan, elemen spiritual seperti penghormatan kepada roh padi Bambarayon tidak boleh dipersendakan atau dianggap remeh. Alat musik seperti gong serta tarian tradisional bukan hanya untuk hiburan, malah ia juga dilihat sebagai warisan suci, melambangkan jati diri masyarakat dusun. Dalam konteks budaya Jepun, sensitivity pula lebih tertumpu kepada adat di tempat suci dan tingkah laku di khalayak ramai. Sebagai contoh, apabila memasuki kawasan kuil Shinto, pengunjung tidak boleh memakai kasut, tidak boleh bising, dan tidak seharusnya menyentuh patung atau barang suci tanpa keizinan. Secara umumnya, kedua-dua budaya mengajar kita supaya menghormati warisan orang lain, tidak mempersedahkan kepercayaan yang berbeda, dan sentiasa peka terhadap adat serta norma masyarakat yang kita dekati. Akhir sekali, melalui perbandingan ini, kita dapat melihat bahawa budaya mungkin berbeda dari segi bentuk, bahasa, dan amalan. Akan tetapi banyak nilai teras seperti rasa hormat, komuniti, dan kesederhanaan tetap dikongsi bersama. Budaya Dusun Tetana dan budaya Jepun masing-masing membawa warisan yang kaya dan penuh makna. Dengan mempelajari budaya lain, kita tidak hanya memperluaskan pengetahuan, tetapi juga membina jembatan persefahaman yang lebih mendalam antara manusia dari latar belakang yang berbeda. Marilah kita terus menghormati dan meraihkan perbedaan, karena disitulah letaknya keindahan dunia ini. Terima kasih kerana menonton.